Datuk Yang Di-Pertua memberikan saya peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji pada Allah, bagi Allah yang Maha Berkuasa, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa yang terang dan yang tersembunyi dalam hati-hati manusia. Salam selawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasih Allah Nabi Muhammad, dan yang menjadi tauladan membawa rahmat ke seluruh alam. Datuk Yang Di-Pertua, izinkan saya bermula ucapan ini dengan satu peringatan untuk diri saya dan semua yang hadir dalam Dewan yang mulia ini tentang kemuliaan. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Fatir. Mafhumnya, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatkan naik sebagai amal yang makbul yang memberikan kemuliaan pada siapa yang melakukan. Dan sebaliknya, orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab seksa yang berat, dan rancangan jahat mereka kalau berkesan akan rosak binasa. Surah Fatir ayat ke-10. Terlebih dahulu, saya melafazkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya, saya selaku ahli Parlimen Permatang Pau merangkap Ketua Pembangkang dengan penuh tanggungjawab berdiri di sini untuk membahaskan usul menjunjung kasih di atas titah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Mu'tasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldli Shah merasmikan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-13 2016. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Di-Pertua kerana memberikan kesempatan dan peluang pada saya untuk membahaskan usul tersebut. Pada kesempatan ini juga, saya menyarankan usaha kerajaan diteruskan untuk mencari dan menyiasat sepenuhnya tragedi MH370 dan MH17 yang menyambut penuh sedih ulang tahun ke-2 tahun kali ini. Hari ini. Datuk Seri Yang Di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat dimuliakan. Titah Baginda Yang Di-Pertuan Agong dipetik. Di dalam negara demokrasi berperlembagaan, kita boleh berlainan pandangan, raikan ruang tersebut, namun bukan saling menjatuhkan, bermusuhan dan fitnah memfitnah yang akhirnya menjerumus negara kepada kehancuran. Elakkan juga daripada memburukkan negara di mata masyarakat antarabangsa adalah satu nasihat yang cukup bermakna untuk mana-mana pihak. Kami juga berterima kasih kerana memang sepatutnya wakil-wakil rakyat yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk berpolitik dalam sistem demokrasi berparlimen juga mau politik sempit berubah menjadi politik luas. Luas dengan memperkukuhkan amalan demokrasi seperti pilihan raya bebas, institusi-institusi kenegaraan bebas, media bebas, sistem parlimen ditambah baikkan agar ruang demokrasi tulen dapat kita raikan bersama. Sudah pasti sebagai payung kepada semua warga negara, saranan itu kami sambut kerana rakyat juga mahukan budaya bermusuhan dan memfitnah-fitnah ini tidak terjadi. Justru itu adalah menjadi satu keperluan utama untuk meredakan badai syak wasangka fitnah mengenai ribut 1 MDB. Kami menjunjung kasih agar Tuanku akan memperkenankan ditubuhkan segera satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, ya, dengan mandat seluasnya
untuk menyiasat isu 1MDB termasuk isu anak syarikat ketika itu SRC International yang dikatakan terlibat dalam pemberian sumbangan bersama derma kerajaan asing ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri untuk tujuan mempengaruhi pilihan raya umum ke-13. Kami yakin pihak kerajaan juga sedia menyambut titah tuanku agar fitnah memfitnah dapat dihentikan dengan penubuhan Suruhanjaya tersebut. Begitu juga kami menyambut baik titah tuanku agar elakkan juga daripada memburukkan negara di mata antarabangsa, di antara mata masyarakat antarabangsa. Datuk ini betul. Justru itu adalah amat membantu jika Perdana Menteri menyaman pihak media antarabangsa yang dikatakan terus memburukkan nama Perdana Menteri dan sekaligus kerajaan dan negara sehingga wujudnya siasatan di 6 buah negara, bukan satu Datuk saya ni yang dibetul, 6 buah negara asing mengenai 1MDB dengan menyaman Wall Street Journal di mahkamah dalam atau luar negara tanpa bertumpu pada isu pampasan keuangan demi mempertahankan maruah negara di mata rakyat dan di mata dunia antarabangsa. Pematang Pau. Ya, Kelana Jaya bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Pematang Pau, sekarang nampaknya Wall Street Journal yang banyak membuat cerita tentang 1MDB ataupun menulis tentang 1MDB. Sedarkah Pematang Pau bahawa sekarang termasuk syarikat Time Magazine, The Guardian, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times, adakah cadangan ataupun recommendation daripada Pematang Pau untuk menyaman semua sekali? Kalau boleh. Terima kasih. Batu bangun. Kalau boleh, nanti saya jawab dulu. Kalau boleh semualah, tetapi mula dulu dengan Wall Street Journal. Boleh Ya, yang batu. sedikit kota tinggi. Yang batu. Dia bagi batu dulu yang batu. Oh, batu. Okey. Terima kasih Pematang Pau. Baru-baru saja, bukan saja Wall Street Journal telah menegaskan bahawa apa yang telah dilaporkan pada mulanya 2.6 bilion ini dimasukkan dalam akaun, tapi editor dia telah keluar statement dengan nada yang positif dan affirmatif menyatakan bahawa wang ini ada bukti bahawa datang daripada 1MDB. 1MDB telah keluar statement mengatakan Wall Street Journal editor is a liar. Itu adalah satu tuduhan yang sangat berat terhadap satu media yang bertaraf antarabangsa. Apa pandangan Pematang Pau dengan patutkah 1MDB mengambil tindakan yang lebih tegas selain daripada hanya panggil editor sebagai liar, tetapi ambil tindakan undang-undang juga, bukan sahaja Perdana Menteri tetapi 1MDB as a company juga harus ambil tindakan. Setuju Batu, memang itu adalah satu Pematang langkah Pau. yang baik Ya, untuk Pematang Pau. diteruskan. Kota Tinggi bangun. Kota yang Tinggi tidak terbagi sebab saya duduk di atas, saya tengok Kota Tinggi kata Ketua Pembangkang tidak pernah bagi laluan. Jadi saya tak bagi laluan. Betul. Setuju lah tadi tak bagi. Jadi tak saya pasti. dah minta maaf ya. Tumpat Kota tu lah. Tinggi. Dah bagi. Ya. Tak apa. Ya, tumpat nak bagi juga. tumpat yang Muhammad. Tumpat bangun. Tumpat okey, tumpat. Dia tumpat dia bagi. Terima kasih Datuk Ketua Pembangkang dan terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Sebagaimana kita juga maklum dalam kes 1MDB dan yang berkaitan dengannya, bukan sahaja dilaporkan di akhbar-akhbar antarabangsa dan di media sosial, tetapi alhamdulillah sudah juga diambil oleh jawatankuasa kira-kira wang negara kita PSC, bukan sahaja setahun dua ini, tetapi di masa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pembangkang lagi, hasil daripada surat beliau kepada PSC yang dipengerusikan oleh bekas menteri daripada Perlis ketika itu. Isu ini telah pun dibawa. Akhir-akhir ini kita mendapat tahu daripada akhbar bahawa nampaknya PSC
telah mencapai peringkat yang mungkin boleh memberikan laporan kepada Dewan ini dengan apa yang disebut dalam akhbar, suatu laporan yang lengkap ataupun yang tebal yang telah pun disiapkan oleh pihak juru audit ataupun auditor general negara. Jadi harapan kita ialah supaya PSC dengan segera menyelesaikan laporannya dan dibentangkan di Dewan ini. Dan adakah Yang Berhormat Ketua Pembangkang bersetuju bila kita membahaskan dan mengkaji laporan daripada PSC ini, kita akan sama-sama membuat keputusan supaya isu yang membawa kepada krisis yang besar peringkat negara yang seluruh dunia mengambil perhatian yang berat ini mestilah bukan sahaja diselesaikan dengan cara yang jelas dan muktamad, tetapi negara ini tidak akan lagi melalui krisis seperti ini dengan melakukan perubahan-perubahan besar kepada struktur negara, institusi negara. Bukan Perdana Menteri pun dia, Menteri Keuangan pun dia, penasihat kepada syarikat 1MDB pun dia. Struktur-struktur seperti ini mestilah kita bincangkan dan mestilah kita ubah supaya negara kita ini tidak lagi melalui zaman gelap seperti ini. Itu tak Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya setuju sekali dan dimasukkan dalam ucapan. Dengan tertubuhnya Suruhanjaya Siasatan Diraja dan saman ini ke atas Wall Street Journal juga akan memenuhi maksud tersurat lagi tersirat, tuanku, agar kerajaan berusaha menanggani persepsi negatif rakyat berkaitan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya juga kira ada persepsi negatif. Persepsi negatif ini tidak dibantu apabila soalan silisan saya ditolak Datuk Seri Yang Di-Pertua. Ya, hanya meminta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan terhadap laporan Wall Street Journal bertarikh 30 Januari. Itu saja soalan saya. Ditolak. Tidak membantu. Ya. Pada 7 hari bulan Oktober yang lalu, tahun 2015, Majlis Raja-Raja melalui pejabat penyimpan mohon Raja-Raja Malaysia telah mengeluarkan kenyataan akhbar dalam isu 1MDB. Dengan izin Datuk Seri Yang Di-Pertua, berkenaan isu 1MDB, jika terbukti terdapat sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang, kerajaan hendaklah mengambil tindakan tegas yang sewajarnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Semua pihak adalah bertanggungjawab untuk memberikan kerjasama yang sebenar dan jujur agar usaha dan maksud siasatan tersebut mencapai kejayaan. Ini adalah untuk negara. Bersandarkan kepada kenyataan ini, maka adalah terlalu awal dan ditambah pula persepsi buruk bagaimana kes 2.6 bilion kaitan dengan Perdana Menteri dilepaskan begitu saja oleh Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali pada 26 Januari tahun ini. Rakyat muskil bagaimana penyiasatan rapi oleh SPRM selama 7 bulan boleh diketepikan begitu saja oleh Peguam Negara dengan bersandarkan alasan bahawa wang 2.6 bilion itu kepada YAB Pekan adalah sumbangan yang dikatakan daripada seorang putera Arab Saudi dengan dibersihkan Perdana Menteri daripada pertuduhan rasuah dan mengarahkan SPRM supaya menutup penyiasatan terhadapnya. Terima kasih Datuk Speaker. Tentang statement Attorney General yang buat keputusan dan Perdana Menteri tidak buat salah, ada satu bekas Attorney General kata di komen dia yang diumumkan Attorney General sudah silap kuasa dia. Apa komen Pembangkang? Itulah yang saya nak katakan sekarang. Dalam ni saya akan teruskan komen saya. Rentetan daripada itu, perkembangan maklumat dan laporan antarabangsa membuktikan sebaliknya dari apa yang dijelaskan oleh Peguam Negara. Sebab tu bekas Peguam Negara kata ada kesilapan. Pada 5 Februari tahun ini,
New York Times dengan tajuk, dengan izin, "No End to Scrutiny Over Millions Sent to Malaysian Leaders' Accounts" melaporkan Menteri Luar Arab Saudi Adel Al-Jubair memberitahu satu wawancara bahawa beliau tidak fikir wang 2.6 bilion datangnya daripada kerajaan Arab Saudi. Katanya lagi ia dipercayai dana itu adalah untuk pelaburan di Malaysia dan bukan derma politik. Ini daripada Menteri Luar Arab Saudi. Sikit Permatan Bau. Datuk. Tumpat dan Sepang. Sikit. Terima kasih kepada Permatan Bau. Terima kasih kepada betul. Betul. Tadi Permatan Bau tadi mengatakan bahawa bukan saja soalan 1MDB ditolak tapi ada satu soalan juga tanya oleh Kuala Terengganu. Saya bacakan soalannya. Minta Perdana Menteri menyatakan apakah penjelasan rasmi kerajaan penafian Menteri Arab Saudi Adel Al-Jubair bahawa 2.6 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak bukan derma politik dan bukan dari kerajaan Arab Saudi, tapi adalah pelaburan dari rakyat awam. Soalan parlimen ditolak oleh parlimen. Minta penjelasan kepada Perdana Menteri. Alasan dia ialah pertanyaan boleh diterahkan kepada menteri-menteri berkenaan dengan hal-hal. Sedangkan melibatkan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri tak mau jawab, nak harap menteri jawab. Jadi apa komen daripada Permatan Bau? Nampak tidak ada ruang untuk kita tanya soalan. Saya setuju sebab soalan saya yang satu lagi pun ditolak macam tu juga. Tumpat. Datuk Yang di-Pertua dan Datuk Ketua Pembangkang. Saya nak menyambung apa yang YB Wangsa Maju sebutkan tadi. Berkaitan dengan tindakan Peguam Negara menolak cadangan daripada SPRM dan yang amat dimarahi oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib ialah mengarahkan supaya fail ditutup. Ini mengikut bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib adalah bukan di dalam kuasa mana-mana Peguam Negara untuk mengarahkan agensi-agensi yang lain sama ada polis ataupun SPRM untuk menutup fail itu dan jangan lagi meneruskan siasatan dalam kes ini. Adakah Yang Berhormat Ketua Pembangkang memikirkan bahawa memang benar teguran keras dan jelas daripada bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib itu? Memang benar dan tepat sekali sebab dia bekas AG. Sebab tu dia mengetahui cara-cara tata kerjanya. Jadi berdasarkan kepada laporan New York Times 5 Februari, jelas mewujudkan wujud pecanggahan fakta dari kenyataan media Peguam Negara pada 26 Januari 2016. Dalam kenyataannya disebut dana yang dimasukkan ke dalam akaun YAB Pekan berjumlah 681 juta iaitu 2.08 bilion ringgit di antara tarikh 22 Mac 2013 dan 10 April 2013 adalah merupakan sumbangan peribadi kepada YAB Pekan daripada keluarga Diraja Arab Saudi. Dia tukar pula. Penilaian saya adalah sejajar dengan aduan polis yang dikemukakan oleh bekas Ketua Siasatan Jenayah. Dia bukan calang-calang orang. Bekas bekas Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim terhadap Peguam Negara pada hari Rabu 2 Mac yang tahun ini yang lalu. Untuk rekod, pada 5 Mac 2016, Malaysia kini melaporkan bekas Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Mat Zain telah membuat laporan polis terhadap Peguam Negara berhubung dengan isu derma. Datuk Mat Zain dalam laporan polisnya mendakwa Peguam Negara disyaki telah menyalahgunakan kuasanya di mana yang disuruh tutup fail, menyembunyikan maklumat, menggunakan keterangan palsu apabila membersihkan Perdana Menteri daripada sebarang salah laku. Pada 25 Februari 2016 ini, saya telah mengemukakan usul di bawah Peraturan 27/1/2 dan -3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dengan mencadangkan Dewan ini menerima usul secara ringkas bahawa Peguam Negara Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Afandi bin Ali telah melanggar Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan dengan mengarahkan SPRM menutup siasatan
terhadap kes derma 2.6 bilion dan mengambil maklum juga tindakan-tindakan peguam negara di atas telah menyebabkan hilang kepercayaan rakyat terhadap institusi peguam negara. Ini serius Datuk Seri yang di-Pertua. Justru Dewan ini tidak ada kepercayaan terhadap Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Apandi bin Ali sebagai peguam negara. Yang berhormat Perkhidmatan PAW tentang Silakan. peguam negara. Ya. Adakah Perkhidmatan PAW setuju kerana pindaan yang telah dibuat kepada perlembagaan tentang kuasa memecat peguam negara pada waktu masa ini, nampaknya tidak akan ada satu peguam negara yang akan menjadi cukup berani untuk mendakwa Perdana Menteri kerana kuasa yang telah diberikan untuk mensingkil peguam negara. Setuju untuk membuat pindaan semula kepada perlembagaan untuk memberikan perlindungan kepada jawatan peguam negara supaya tidak dapat dipecat selain daripada mengikut cara untuk memecat hakim dan juga kuasa dakwaan yang sekarang diberikan kepada peguam negara patutnya tidak boleh menjadi mutlak dan peguam negara hendak bertanggungjawab kepada rakyat. Setuju atau tidak? Ya, Perkhidmatan PAW sebentar Yang Hormat. Saya ingin Setuju. ingatkan peraturan 368, hati-hati agar tidak melanggar seksyen tersebut. Kerana apa jua sifat dan kelakuan hakim-hakim harus dibuat dalam bentuk usul. Tapi saya ingin katakan bahawa harus hati-hati agar tidak melanggar peraturan 368 terhadap peguam negara. Terima kasih Datuk Yang Pertua memberikan saya teguran sebab ini adalah saya dah sampaikan usul. Saya dah masukkan usul pada 25 hari bulan Februari yang lalu dalam Dewan Rakyat ini. Saya teruskan ya. Usul ini setelah saya kemukakan secara bersurat kepada Setiausaha Dewan Rakyat pada 26 Februari tahun ini dan telah diberakui penerimaannya. Saya berharap Tan Sri Yang di-Pertua akan memberi pertimbangan terhadap usul yang saya kemukakan agar ianya dapat dibahaskan dalam sesi persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung sekarang. Pada 6 hari bulan Februari 2016, Peguam Negara pun telah mengumumkan cadangan bahawa akta rahsia rasmi akan dipindah. Adakah ini satu langkah? Apakah berikan satu gambaran? Ini adalah langkah untuk menutup akses maklumat yang benar berkenaan penyelewengan dan kepincangan yang berlaku atas mana-mana salah laku dalam negara kita ini sekarang. Kerajaan perlu juga memberi jaminan bahawa tindakan ini tidak akan menjejaskan kerjasama yang menyeluruh membantu siasatan antarabangsa. Ini adalah antarabangsa, Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya nak masukkan ini, ya, melibatkan Peguam Negara Amerika Syarikat, Peguam Negara Switzerland, Peguam Negara United Kingdom, Peguam Negara Hong Kong, Singapura dan Australia terhadap dakwaan rasuah, bribery dengan izin, penyelewengan dana, misappropriation of funds dengan izin, dan pengubah wang haram dengan izin money laundering yang membabitkan satu MDB dan negara kita. Kerajaan perlu memberi jaminan, ya, itulah jaminan yang kita akan memberi kerjasama dengan peguam negara asing. Malangnya buat negara, satu MDB ini kini menjadi simbol hina yang memalukan negara di pesada antarabangsa. Dengan izin, 1MDB is a symbol of national disgrace in the eyes of the international community. 1MDB has emerged as an international benchmark for illicit financial outflow and official corruption in its most perfect form. Datuk Seri Yang di-Pertua, baginda turut bertitah, dalam negara demokrasi berperlembagaan, kita boleh berlainan pandangan. Justru, dengarlah suara rakyat. Terutama pemerintah, dengarlah. Pemerintah yang memikul amanah rakyat.
Malah pandangan mesyuarat Majlis Raja yang ke-240 pada 17 Februari tahun ini yang meminta kerajaan memperhalusi semula Akta Majlis Keselamatan Negara telah diterima Daulat Tuanku. Selain itu, pada pandangan kami sesungguhnya negara Malaysia yang kita cintai sedang berada dalam krisis yang serius. Wallahi, krisis yang serius. Krisis nasional yang terdiri daripada krisis ekonomi, krisis politik, krisis perlembagaan, krisis defisit demokrasi, krisis defisit perpaduan, krisis defisit keselamatan dan krisis defisit kepercayaan meletakkan hala tuju kita menjurus kepada sebuah negara yang gagal, a failed state. Krisis nasional yang terdiri daripada ini mestilah kita tangani sebaik mungkin. Apakah mungkin jawapan yang akan diberikan oleh kerajaan BN yang masih menafikan wujud krisis ekonomi pada beratus-ratus ribu rakyat yang sudah dibuang kerja dan graduan menganggur yang masih tunggu mencari kerja? Atau apakah jawapan kepada berjuta lagi yang menunggu jika akan turut dibuang kerja, ditambah pula dengan gaji mendatar pada tahap 34% dari KDNK yang terpaksa berhutang menggunung paling tinggi di Asia Tenggara melebihi 87% KDNK yang semata-mata berkais pagi untuk menyara kos sara hidup yang tinggi ditambah pula beban GST, kadar tol berlebuh raya yang meningkat, harga rumah yang tidak mampu dimiliki dan tanggungan kesan jatuh merundum nilai mata wang ringgit. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan kekal melebar. Gini koefisien kita. Jika jawapannya adalah kerana semua ini adalah di luar kawalan kita, maka jawapan yang sama akan diberikan bila ditanya mengapa ketirisan khazanah negara dan rasuah berakar sehingga negara dinobatkan menduduki tangga ke-54 Indeks Korupsi Antarabangsa Transparency International 2015. Saya akui kalau diambilkan antara 8 negara saja, tetapi ini adalah Indeks Korupsi Antarabangsa Transparency International 2015. Kita tinggi tau. Kita yang 54. Kuala Langat bangun ya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Matampau. Apabila Matampau menyebut tentang kesan akibat daripada beban ditambah dengan GST ini, kita juga dimaklumkan bahawa dengan termenterainya ataupun implementasi GST itu pada 2015 April, maka puluhan ribu rakyat pekerja telah pun dibuang kerja atas beban GST ini. Apakah Pematang Pauh bersetuju dengan saya bahawa GST ini adalah bebanan yang maha besar yang ditanggung oleh rakyat Malaysia yang tidak boleh kita terima hakikat daripada aspek tidak memberikan kesan baik kepada rakyat pekerja khususnya. Apa pandangan Pematang Pauh? Terima kasih. Terima kasih. Memang betul. GST ini menekan. Mungkin dia tengok dalam erti perkata fiskal menampung, mendapatkan dana untuk kerajaan, tapi yang membebankan rakyat. Ini yang dikatakan. Pematang Pauh. Subang bangun ya. Terima kasih Pematang Pauh dan terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua. Pematang Pauh tadi sebut kerajaan perlu tanggung kesan jatuh merundum nilai ringgit, nilai mata wang ringgit negara Malaysia, dan ini telah ada kesan ekonomi kepada berjuta-juta rakyat kita. Tapi pada masa yang sama, tadi kita sudah dengar yang Muhammad Langkawi kata ini semua macam datang daripada luar negara. Seperti yang disebut tadi oleh Pematang Pauh, ada jawapan daripada kerajaan macam semua ini adalah luar kawalan kita. Tapi di masa yang sama Pematang Pauh, saya nak ingatkan kita semua lah, termasuk saya diri sendiri, pada 21 September 2015, kenyataan daripada Gubernur Bank Negara kita sendiri, Tan Sri Datuk Dr. Zeti Akhtar Aziz,
Dan saya petik quote daripada beliau dan minta pandangan daripada Permatang Pau. Dia kata isu mengenai syarikat pelaburan strategik negara satu Malaysia Development Berhad 1MDB perlu diselesaikan bagi memulihkan ringgit agar ekonomi terus berkembang. Dalam quote saya baca lagi. Ini dilaporkan dalam Astro Awani tarikh itu. Kita tidak perlukan apa-apa lagi skandal. Kita tidak perlukan ketidaktentuan politik. Apabila kesemua isu berkenaan satu MDB diselesaikan, barulah kita boleh menyaksikan pemulihan ringgit. Beliau berkata sedemikian semasa menjadi panel dalam acara pengumuman laporan kemaskini ekonomi Malaysia 2015 di bangunan Sasana Kijang pada hari itu, iaitu 21 September. Jadi saya tanya pada Permatang Pau dan minta penjelasan, bukankah jelas ya apabila Langkawi kata, yang Berhormat Langkawi kata ini semua adalah pengaruh luar saja, faktor luar. Memang ini tidak benar dan ini disahkan oleh Gubernur kita Bank Negara sendiri yang memang arif, cukup arif dalam hal ini. Dan apakah yang perlu dibuat sebenarnya oleh kerajaan untuk memulihkan keadaan ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Subang. Memanglah itulah. Itu yang kita mesti rongkaikan. Ini yang saya nak katakan. Kita rongkaikan masalah yang satu MDB. InsyaAllah banyak lagi. Yang itu dalam kawalan. Yang di luar kawalan saya faham. Okay. Utang kerajaan sekitar 53% KDNK, tetapi bila ditambah jaminan dan tanggungan hutang contingent liability kerajaan, ia sudah mencecah 70% KDNK. Malangnya hutang ini juga akan ditanggung rakyat yang melihat orang kaya bertambah kaya dan orang miskin papa ke dana. Jadi atau jika jawapannya punca krisis ekonomi adalah luar jangkaan, tak dijangka, maka segala nasihat, amaran oleh pembangkang agar dilaksanakan reformasi ekonomi semenjak seawal tahun 2008 melalui agenda ekonomi Malaysia dan teguran, hala tuju dan pendekatan berhemah untuk membina daya upaya rakyat dalam penglibatan dan pembangunan ekonomi, dalam perbahasan belanjawan maupun perbahasan rancangan Malaysia ke-10, rancangan Malaysia ke-11 tidak diendahkan. Malah keutamaan diberikan kepada konsultan asing yang dibayar beratus juta ringgit yuran seperti APCO, pemandu yang kaya akronim dari satu Malaysia, satu M4U, ETP, GTP, TTP, NTA dan sekarang 1MDB. Kelulusan usul, baru. Betul. Kelulusan usul perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA yang setebal 6,000 lebih muka surat yang dirundingkan secara rahsia selama 5 tahun pula, diberikan masa hanya 2 hari untuk dibaca, dibahas dan diluluskan di parlimen ini secara ekspres, telah dicanang sebagai penyelamat ekonomi negara ini nanti. Tapi belum ratification belum lagi di Amerika Syarikat. Ini pula di samping pengakuan GST juga menjadi penyelamat ekonomi negara. Tetapi amat perit hidup untuk rakyat biasa. Segala nasihat, teguran, pandangan konstruktif dari rakyat, masyarakat madani dan pembangkang yang semuanya patriot sebagai pemilik bersama negara tidak diambil kira, ibarat masuk telinga kiri kanan dan keluar telinga kiri. Tetapi sebaliknya, bila menteri bercakap, rakyat kena telan bulat-bulat. Ini bukan demokrasi, Datuk Direktur. Ini autokrasi namanya. Kerajaan mesti juga jelaskan apakah kesan sosial. Saya masuk dalam peringkat lain ya. Yang ini mungkin Ulu Langat kena Kuala Langat fikirkan sama. Kerajaan juga mesti jelaskan apakah kesan sosial dan ekonomi kepada rakyat Malaysia dengan kemasukan 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh, memandangkan sudah ada lebih 2 juta
pekerja asing tanpa permit, Datuk Yang Bertuah, dalam negara? Dan apakah status sebenarnya perjanjian antara kerajaan Malaysia dan Bangladesh? Katanya MU dah sign, lepas tu dibekukan. Tapi Menteri Bangladesh kata tak ada perubahan. Tolonglah bagikan apakah perkara yang sebenarnya. Justru itu, saya menyokong gesaan MTUC agar ditubuhkan Suruhanjaya Diraja Siasatan Pekerja Asing. Semakkan semula dasar pengambilan pekerja asing perlu dilakukan agar Malaysia tidak kekal menjadi negara lambakan pekerja asing. Dasar pembangunan ekonomi negara harus dikaji semula agar tidak lagi melampau berorientasikan buruh tidak mahir, unskilled labourers dengan izin. Sebaliknya ia harus lebih berorientasikan pekerja tempatan yang berkemahiran tinggi, skilled labour dengan izin. Ya, Kuala Langat bangun lagi. Ya, sila. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Matampau. Isu saya ingin merungkaikan beberapa isu yang Matampau bangkitkan, terutama sekali 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh. Walaupun telah dibekukan, namun kemasukan berpusu-pusu pada setiap hari yang berlaku di KLIA itu menampakkan bahawa apakah pembekuan itu berkuat kuasa dengan kadar bersungguh-sungguh ataupun hanya retorik mainan kata bicara. Namun kita tidak boleh berkompromi dengan kemasukan yang dikategorikan pekerja asing tanpa permit ini. Untuk pengetahuan Matampau, kita ramalkan 2 juta, tetapi tiada siapa pun boleh mengumpulkan data yang tepat berapa juta-juta manusia daripada Bangladesh atau luar negara ini berlungguk dalam negara yang begitu luar biasa kedatangan mereka. Satu. Nombor dua, adakah Matampau bersetuju dengan saya bahawa MTUC dengan tegas menyaran kepada Perdana Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja Siasatan Pekerja Asing, kerana kita khawatir dengan lambakan pekerja ini sudah pasti akan membebankan dan akan memberikan kesan buruk pada pekerja tempatan. Namun kita nak tegaskan bahawa sekiranya kerajaan tidak bersungguh-sungguh untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan ini, kita akan melakukan tindakan yang lebih drastik yang boleh menyedarkan seluruh kabinet kerajaan bersama nasional yang kita tidak akan berkompromi dalam soal lambakan pekerja asing tanpa permit. Apa pandangan Matampau? Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Memanglah itu yang saya sarankan, supaya Suruhanjaya Diraja Siasatan Pekerja Asing ini dilakukan sekadar segera. Ya. Saya masuk pula dengan defisit demokrasi dengan penggunaan pelbagai undang-undang drakonian. Ya, Bayan Baru. Bayan Baru. Terima kasih Matampau. Terima kasih Datuk Speaker. Saya juga ingin huraikan sedikit tentang pekerja asing. Baru-baru ini ada satu laporan daripada World Bank yang telah dibentangkan di Universiti Malaya, di mana saya pun pergi dengar, dan daripada laporan tersebut World Bank researcher daripada World Bank katakan itu research ini adalah dikomision oleh kerajaan. Tetapi researcher pun berkata bahawa mereka tidak dapat penentuan daripada kerajaan betapa ramainya pekerja asing tanpa permit yang berada di Malaysia. Ada jabatan yang bagi 1.5 juta, ada yang bagi 2.5 juta, ada yang kata lebih daripada itu. Ini bermaksud bahawa mereka kata bahawa daripada laporan siasatan tersebut adalah kerajaan tidak dapat kontrol, mekanisme untuk kontrol telah gagal, dan mereka telah mencadangkan banyak penyelesaian, tetapi setakat ini kerajaan tidak mampu untuk menangani masalah tersebut kerana tidak ada political will terhadap isu ini. Minta pandangan daripada Matampau. Terima kasih. Matampau. Bayan Baru. Kalau memanglah sepatutnya kerajaan mempunyai political will. Ya. Terima kasih. Suruhanjaya. Terima kasih Datuk Speaker. Matampau, setuju atau tidak bahawa kalau kita kena buat satu Suruhanjaya ataupun satu investigation yang mendalam tentang isu imigran ni, kita perlu juga fokus kepada impact ekonomi dan sosial kita. Maknanya kalau kita dapat tambah lagi 1.5 million juta,
orang Bangladesh ni, pekerja Bangladesh ni, apakah impact terhadap transportation kita? Apakah impact terhadap rumah-rumah kos rendah kita? Apakah impact kepada kos kesihatan hospital kita semua ni? Jadi setuju atau tidak, kita perlu membuat lebih kajian yang lebih mendalam. Dan saya juga nak tanya satu soalan yang paling penting. Apakah profit, keuntungan syarikat-syarikat yang memproseskan orang-orang pekerja Bangladesh ni? Adakah dia 3,000 seorang dia dapat? 2,000 seorang? 5,000 seorang? 4,000 seorang? Terima kasih Pak Yang Baru. Ya, minta pandangan daripada pematang bawah. Saya jawab dulu. Sebab memang betul. Saya menyambut saranan Perdana Jaya sebab dulu saya bekerja di hospital. Memang menjadi bebanan kepada pesakit-pesakit lokal, ya, tempatan. Apabila ada mereka itu, masa itu tidak ramai Datuk Yang di-Pertua, tak ramai lagi pendatang asing. Namun masih lagi memberi bebanan terhadap sistem kesihatan kita sebab mereka membawa penyakit-penyakit yang kadang-kala kita telah basmikan macam tuberculosis, ya, penyakit TB. Tapi bila mereka datang dan penyakit TB ini, kita perlu buat treatment rawatan yang berpanjangan. Silakan. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya lihat apabila kerajaan cuba kita mengimportkan pelabur asing, pekerja asing daripada Bangladesh, banyak bandahan daripada pihak pembangkang. Jadi saya mencadangkan kalau boleh negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang ni bolehlah wujudkan satu undang-undang supaya sektor-sektor yang dalam negeri yang diperintah oleh pembangkang janganlah gunakan pekerja asing. Apa pandangan? Terima kasih. Ini kena balik belajar undang-undang ni. Takkanlah tak tahu undang-undang kita, federal law. Silakan siapa ni? Pulau Pinang Hawker Center pun boleh wujudkan law supaya jangan gunakan Bangladesh. Kenapa tak boleh? Terima kasih Pematang Pauh kerana beri peluang untuk mencelah. Lagi satu aspek lagi berkenaan dengan pendatang asing yang pekerja, bukan saja pekerja asing, pendatang asing yang tanpa izin. Juga ada masalah dengan izin, dikatakan human trafficking yang berlaku berluasa di Malaysia ini kerana ramai mereka yang ini tidak ada, kita kata berada di Malaysia bukan secara sah, telah menjadi mangsa penindasan dan mereka tidak dapat pergi kepada pihak polis untuk mendapat bantuan. Jadi ini satu daripada masalah human trafficking di Malaysia ini. Dan lagi satu aspek ialah kita dapati bahawa sudah menjadi open secret di mana pihak polis setiap bulan mendapat ada RM50, ada RM100 daripada pekerja-pekerja asing ini yang tanpa permit. Jadi ini merupakan satu, kita sudah menjadi sebuah negara di mana rasuah telah diinstitusikan. Jadi saya berharap Pematang Pauh boleh meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, beliau patutlah undur diri dan beri kepada orang lain untuk menjadi Menteri Dalam Negeri kerana masalah ini sudah menjadi epidemik. Kalau Pematang Pauh setuju atau tidak dengan pandangan saya? Memang kita ada masalah humanitarian. Itu saya setuju dan itulah sebab saya gesakan untuk mendapatkan Suruhanjaya siasatan pekerja asing. Ya, sifat regam ya. Saya kata siasatan ya. Bersekali. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Saya nak batu sekejap. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak sifat regam dan nak jawab bersekali dengan dia. Soalannya sekarang ialah kuasa yang dimutlakkan tanpa kompromi daripada Kementerian Dalam Negeri untuk ya atau tidak kemasukan pekerja yang berdaftar.
yang tidak berdaftar ini ataupun illegal ini datang daripada saluran-saluran daripada lapangan terbang ataupun pelabuhan yang dikawaselia oleh Kementerian Dalam Negeri. Mana mungkin negeri boleh ada kuasa untuk identify pekerja asing? Maka untuk membetulkan hujah yang tidak manfaat nilainya ini, saya ingin Puan Pau bersetuju dengan saya bahawa kuasa mutlak itu datang daripada Persekutuan. Apakah Puan Pau setuju? Terima kasih. Itu yang saya katakan, Lesen perniagaan jangan bagilah. Itu je. Ini yang Apa senang, apa susah ya? Puan Nampau. Terima kasih. Ya, sila. Saya agak ini yang menjadi, adakah kita setuju, ini yang menjadi masalah bila kita nak bangkitkan sesuatu isu untuk dibahaskan. Tindakan kerajaan itu dia mengambil angka yang agak ekstrim. Sekejap dia nak bawa 1.5 juta, sekejap pula sebab secara emosi kata hentikan, frozen semua, membekukan semua pekerja asing. Pematang Pau, saya sebenarnya ingin dapat pandangan Pematang Pau. Sentiasa bila kita bincang perkara ini dan ingin siasat, kita ada kala di label oleh pihak-pihak tertentu menganggap kita anti pekerja asing. Tapi sebenarnya pendirian MTUC dan juga banyak NGO-NGO yang lain mengambil sikap bahawa sebenarnya layanan kita harus saksama kepada pekerja asing, bukan kita anti mereka. Cuma sehingga hari ini kita tidak dapat dari penjelasan daripada kerajaan di mana sektor-sektor yang perlukan pekerja. Dan satu perkara yang kerap dibawa oleh pihak pembangkang dan juga pihak NGO dan MTUC ialah kenapa yang bagi kelulusan itu adalah Kementerian Dalam Negeri yang sebenarnya memahami keperluan pasaran buruh ini adalah Kementerian Sumber Manusia, dan Kementerian Sumber Manusia langsung tidak ada kuasa untuk menentukan arah tuju pengambilan pekerja asing ini. Saya sebenarnya nak mungkin simpang regam sebagai ahli parlimen dari pihak kerajaan patutnya nasihatkan kabinet untuk mengubah kaedah ini. Setuju atau tidak Pematang Pau? Boleh. Atau tak apalah, itu antara cukuplah. Saya cuma nak tambah sikit. Ni floor saya. Kita yang satu. Ni floor saya. Satu poin. Ni kata 1.5 juta. 1.5 juta. Floor siapa? 1.5 juta orang. Floor siapa nanti? 1.5 juta orang bukan nanti masuk bagi sekaligus. tak payah. Dah dua. Dah tak bagi floor duduk. You duduk ke? Tak. Bila Ya, sampai regam. Ya. Bila Betul. Boleh. Duduk. Bahaslah. Tak. 1.5 juta ni. Sudah. Bila ini bahaslah. Dia satu ceiling. Saja kaca daun. Kenapa kita perlukan KDN? Kenapa duduk? Betul. Kita kena screen through background setiap orang yang masuk. Ya, dua. Samalah kita. Defisit demokrasi, saya nak masuk dalam perkara defisit demokrasi dengan penggunaan berbagai undang-undang draconian dan anti-demokratik seperti POTA, SOSMA, Akta Hasutan, OSA dan yang paling mencabul hak rakyat dan menimbulkan krisis perlembagaan adalah apabila kedaulatan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dalam Akta Majlis Keselamatan Negara MKN terjejas apabila kuasa luas diberikan kepada Perdana Menteri yang mengatasi kuasa baginda tanpa wujud hak semakan perundangan ataupun judicial review dengan izin ke atas cabang eksekutif. Jika kuasa sudah melebihi yang di-Pertuan Agong dan proses perundangan mungkin ini mungkin ini dikatakan ibarat kuasa maharaja. Justru itu saya ingin bertanya kepada YAB Pekan, adakah kemungkinan darurat berlaku? Malah penangguhan pilihan raya yang bakal berlaku jika akta ini dikuatkuasakan? Lain tujuannya, lain pula kegunaannya. Datuk Yang Bertuah, alhamdulillah. Mujur rakyat masih dapat bernaung di bawah payung Raja Perlembagaan
dengan titah agar Akta MKN yang diluluskan tergesa-gesa sampai pukul 4.30 pagi diperhalusi. Namun kita berharap ia dibatal dan dimansuhkan saja. Sebab kita ada punya undang-undang yang mencukupi, Datuk Yang Bertuan. Datuk Yang Bertuan dan ahli-ahli sekalian. Permusatan kuasa akibat defisit demokrasi adalah punca utama mengapa negara dilanda berbilang krisis secara bertubi-tubi tanpa putus dan nampaknya tanpa penghujung, yang mungkin dinafikan kerajaan BN dengan hujah-hujah yang hanya menyedapkan telinga mereka saja, tetapi amat dirasakan bahananya oleh rakyat jelata. Sebuah negara dikatakan gagal apabila tidak memenuhi syarat-syarat demokrasi tulen serta melanggar perjanjian Aqdun Daulah, iaitu perjanjian kenegaraan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang secara amnya menjanjikan hak rakyat dalam satu negara demokratik berparlimen dengan raja berperlembagaan. Oleh kerana kita mungkin mudah lupa, saya ingin memetik dari deklarasi pemasyuran kemerdekaan Melaya itu 1957 dan deklarasi pembentukan Malaysia 1963 yang dibaca oleh Perdana Menteri almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada masa itu. Saya petik ya. Dan bahawasanya kerana satu perlembagaan bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditentukan menjadi suatu kanun yang tamat baginya. Dan bahawasanya kerana perlembagaan persekutuan yang tersebut itu, maka akan disediakan syarat untuk menjaga keselamatan, hak-hak dan keutamaan duli-duli yang maha mulia raja-raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat, dan untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia pada 1963 dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai raja yang berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara berparlimen. Negara adalah milik rakyat yang diamanahkan kepada pemerintah menjadi kerajaan dan bukan milik segelintir manusia yang lupa pada perjanjian dalam Perlembagaan Persekutuan, yang juga saya petik dari doa dalam perenggan akhir deklarasi pemasyuran kemerdekaan. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Apa yang diucapkan bapa kemerdekaan adalah benar. Ini janji kemerdekaan kepada semua warga negara. Mana mungkin rakyat jemu untuk terus berjuang menuntut hak dan janji kemerdekaan yang belum tertunai, masih tertangguh dan sekarang mungkin sudah tergadai dalam perjanjian di TPPA ala perjanjian Pangkor, termasuk akibat derma warga kerajaan asing dalam urusan pilihan raya dalam negara. Justru para pemerintah yang diamanahkan atau dipinjamkan kuasa memerintah mesti menunaikan semua perjanjian-perjanjian termasuk janji kemerdekaan. Seperti mana Allah berfirman mahfumnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian-perjanjian itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 1. Begitu juga kita diperingatkan oleh patriot negara Allahyarham Dr. Burhanuddin Hilmi tentang hak rakyat dalam sebuah sajak yang berbunyi, di atas runtuhan kota Melaka,
kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu padulah seluruh baka membela hak keadilan pusaka. Oleh demikian, demi membela hak keadilan pusaka, saya ingin bertanya kepada Perdana Menteri, apabila ruang demokrasi disempitkan dengan pilihan raya yang tidak bersih, daftar pemilih yang boleh dimanipulasi, media yang dikongkong, kehilangan mandiri serta kebebasan institusi-institusi kenegaraan seperti institusi kehakiman, pasukan polis, bank negara, SPRM, pejabat peguam negara dari pengaruh melampau cabang eksekutif. Apabila para patriot dipenjarakan, malah apabila Tan Sri Speaker sendiri telah memohon agar adanya penambahbaikan sistem parlimen. Adakah semua ini memenuhi syarat sebuah negara demokratik tulen, dan adakah semua ini menunaikan perjanjian kemerdekaan seperti termaktub dalam Deklarasi Pemasyuran Kemerdekaan yang dibaca oleh bapa kemerdekaan pada 1957 dan 1963. Datuk Yang di-Pertuan, kita semua wajib bersyukuri, alhamdulillah, kerana pada detik ini satu peluang besar wujud untuk semua warga negara Malaysia dari semua lapisan masyarakat, termasuk dari semua parti-parti dan fahaman politik, tidak kira dari dalam atau luar kerajaan, melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang patriot untuk bukan saja selamatkan tetapi membina Malaysia yang lebih baik untuk semua. Saat dan ketika ini, negara berada dalam persimpangan yang akan mencorak masa depan untuk anak-anak kita. Sejarah akan mencatatkan bagaimana kita berjaya ketepikan perbezaan demi melakarkan satu lembaran baru kenegaraan melalui satu muafakat nasional yang akan mengumpulkan semua rakyat, suara-suara rakyat untuk merangka satu konsensus nasional. Daripada begitu banyak deklarasi suara rakyat, suara keramat, bermula dengan kedua-dua deklarasi pemasyuran kemerdekaan 1957 dan 63, deklarasi Permatang Pau 1998, deklarasi Parlimen Rakyat 2008, deklarasi pengisytiharaan Kuching 2012, deklarasi 7 kebebasan demi negara 2015, dan terkini deklarasi rakyat 2016. Maka aspirasi, perjuangan dan tuntutan rakyat agar mempertahankan dan memperkukuhkan negara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen masih berterusan. Ya, Bukit Katil bangun. Silakan. Ya, sila. Terima kasih Dr. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, apakah Yang Berhormat Pertang Pau sedar bahawa konsensus nasional seperti mana yang diungkapkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi telah pun peringkat awalnya dicetus ataupun digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam perutusan khas beliau kepada rakyat Malaysia, iaitu pada bulan Januari tahun 2014, di mana beliau telah mengungkapkan bahawa yang dimaksudkan dengan konsensus nasional waktu itu adalah melakar satu kerangka besar negara berdasarkan apa yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, di mana jaminan yang diberikan ialah kepada isu kehidupan dan kebebasan, masuk kebebasan bersuara, berhimpun, berpersatuan, dan juga kesaksamaan rakyat di bawah naungan undang-undang, dan menjadikan kebebasan beramal agama masing-masing, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan isu tadbir urus, ketelusan, kebertanggungjawaban, di mana Datuk Seri Anwar telah pun menyatakan bahawa tugas kepada negara ini jelas lebih mustahak daripada tugas terhadap parti. Dan tentunya dengan sokongan Datuk Seri Anwar daripada balik tabir besi Sungai Buloh terhadap deklarasi rakyat menunjukkan bagaimana jiwa besar beliau melampaui
perasaan isu-isu yang kita tahu amat menyakitkan selama 18 tahun ini, jauh lebih mustahak untuk mengungkapkan isu-isu yang rakyat dan negara daripada apa yang ditanggung oleh beliau selama ini. Apa pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang? Terima kasih. Terima kasih kata. Sebab itu saya mengulangi. Sebab saya kata tadi mungkin kita lupa. Telah diungkapkan dan saya hari ini mengulangi. Deklarasi suara rakyat adalah suara keramat dan suara sebuah fikiran patriotik yang selaras dengan saranan titah baginda. Berikanlah contoh teladan yang baik kepada rakyat dengan saling bergandingan dalam melahirkan buah fikiran yang manfaat demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara yang berterusan. Kita mesti ada political will, Datuk Yang Ketua. Political courage dan political conscience yang memerlukan kita jujur dan ikhlas menjadi negarawan-negarawan atau statesman dan bukan politikus-politikus. Kerana kita mahu merangka satu konsensus nasional yang bersifat jangka panjang, luas dan kekal, insya-Allah. Kita mesti insaf kepada firman Allah, mafhumnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka, kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu surah Al-Ra'd ayat ke-11. Kita mesti mengubah nada dan prinsip berpolitik kenegaraan. Kita mesti mengubah segala prasangka. Kita mesti mengubah mitos-mitos lapuk yang memecah belahkan kita. Kita mesti mengubah ketakutan, keraguan dan keresahan di antara kita demi membina Malaysia yang lebih baik dan menjadi contoh kepada dunia bahawa kita mampu melahirkan sebuah negara demokratik yang berbilang bangsa dan agama menjadi daulah misali yang berwasatiyah demi memberi harapan kepada bangsa-bangsa negara lain, memberi harapan kepada bangsa negara lain ketika dunia tidak sunyi, katanya betul, dari sengketa bahawa semua manusia di seluruh dunia mampu hidup dengan penuh maruah, aman dan adil. Kesimpulannya, saya ingin mempertegaskan kembali tuntutan Deklarasi Rakyat 2016 bahawa Malaysia perlu diselamatkan daripada malapetaka kepincangan kepimpinan di bawah teraju Perdana Menteri sekarang. YB Pekan nyata gagal mentadbir negara. Beliau perlu memikul tanggungjawab atas skandal 1MDB yang telah dikatakan oleh Gubernur Bank Negara. Tak apalah, dalam rekod ada, walaupun tak dengar, tak nak dengar tak apa. Saya telah sampaikan. Beliau perlu memikul tanggungjawab atas skandal 1MDB yang sangat menjejaskan imej negara. Bukan kami yang memalukan atau mencemar imej negara. Bukan kami. Ini berlaku apabila terdapat pemusatan kuasa melampau kepada Perdana Menteri. Ia berlaku sebagai rentetan kegagalan institusi keuangan, institusi keadilan dan institusi penguasaan dalam menjalankan tugas dengan bebas. Tindakan-tindakan politik yang rakus yang berlaku sekarang hendaklah dihentikan. Minta maaf, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih pada Perkhidmatan PAU. Tadi Perkhidmatan PAU telah sarankan beberapa tindakan dan perubahan yang perlu dilakukan, termasuk pengubahan mitos-mitos, mengubah ketakutan dan keraguan dan sebagainya, dan kita perlu kembali tuntutan Deklarasi Rakyat 2016 dan sebagainya, dan kepincangan berkaitan dengan kepincangan kepimpinan di bawah Perdana Menteri sekarang. Saya ingin tanya kepada Perkhidmatan PAU, antara perubahan-perubahan yang perlu dilakukan supaya kita selamatkan negara kita daripada jadi lebih teruk daripada sekarang, adakah di antaranya wajib termasuk
pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita sudah dengar slogan yang sekarang dilaungkan di merata tempat, bebas Anwar, bebas rakyat, bebas Malaysia. Pemenjaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah merupakan satu tanda hitam yang terbesar atas muka Malaysia. Bukan saja di negara kita dan di seluruh dunia. Dikecam, dikritik di seluruh dunia. Daripada badan-badan yang sangat berwibawa, daripada bangsa-bangsa bersatu, Parlimen Eropah, IPU, Interparliamentary Union yang mewakili kita. Kita yang ahli parlimen di sini adalah anggota badan itu. Presiden Amerika sendiri dan ramai pemimpin negarawan di seluruh dunia telah kritik proses pengadilan itu sebagai satu proses yang tidak adil, di mana institusi-institusi negara kita dimanipulasikan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab sebagai pemimpin utama pakatan dia merupakan satu ancaman terbesar kepada pekan yang di dalam jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tanya pada Permata Ampau, bagi pendapat saya lah, inilah antara langkah-langkah yang wajib dilakukan dan minta pandangan daripada Permata Ampau. Setuju atau tidak? Betul. Sudah sekali, tentu sekali saya setuju. Sepatutnya, bukan saya yang ada di sini. Sepatutnya orang yang penjara. Tapi saya hanya melakukan amanah yang diberikan. Sekadar yang mampu. Terima kasih Subang. Jadi tindakan-tindakan politik yang rakus, termasuklah pemenjaraan Anwar Ibrahim, hendaklah dihentikan sekarang dengan Yahya Sari. Kerosakan institusi pemerintahan hendaklah dihentikan. Rakyat tidak harus dibiar lagi terbeban dengan kegawatan ekonomi akibat kelemahan dasar dan perancangan kerajaan yang berkuasa. Tuntutan perubahan tidak dinafikan, amat diperlukan. Ini melibatkan reformasi institusi-institusi utama dalam negara yang sudah parah dan retak di bawah pentadbiran YAB Pekan. Perubahan ini berhajat kepada peralihan kuasa yang bermakna. Ini bukan sekadar peralihan bagi menggantikan Perdana Menteri semata-mata satu jawatan. Tetapi ia berhajat kepada perubahan sistem secara menyeluruh agar dikembalikan maruah dan hak rakyat yang gagah berdiri dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh demikian, saya mencadangkan, pertama, diwujudkan satu majlis permuafakatan nasional yang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mencari satu konsensus nasional yang baru. Kedua, saya juga mencadangkan agar satu jawatan kuasa terpilih parlimen diwujudkan untuk merangkakan satu akta jaminan demokrasi yang akan menggariskan semua langkah-langkah perlu untuk reformasi dan memperkukuhkan demokrasi dalam semua cabang kenegaraan serta semua institusi berkaitan termasuk menjamin pilihan raya bebas dan adil untuk dibentangkan dalam parlimen dalam 6 bulan dari sekarang. Penglibatan Majlis Permuafakatan Nasional juga menjadi syarat cadangan untuk menggubal akta ini. Saya yakin insya-Allah dengan kemampuan kerajaan menyeragamkan dengan kadar pantas semua undang-undang agar selaras dengan perjanjian perlembagaan persekutuan dalam akta jaminan demokrasi ini yang dicadangkan seperti mana pantasnya usul menerima perjanjian TPPA 2 hari, termasuk usaha untuk seragamkan 26 ataupun lebih undang-undang persekutuan dan negeri-negeri agar selaras memenuhi tuntutan perjanjian TPPA yang akan dilaksanakan.
Pantasnya TPPA takkanlah yang tak boleh buat. Ketiga, saya mencadangkan diwujudkan satu Suruhanjaya Kebenaran dan Rekonsiliasi ataupun dengan izin Truth and Reconciliation Commission. Kerana untuk negara bergerak maju ke hadapan, kita mesti menghadapi dan mencari jalan perdamaian melalui muhasabah. Look at ourselves dengan izin. Tentang masa silam negara kita. Ini adalah harga yang terlalu kecil untuk dibayar berbanding dengan harga besar dan berat yang kita akan hadapi jika hala tuju negara tidak berubah. Keempat, adalah dimohon semua tahanan politik dan tahanan mangsa konspirasi salah guna kuasa termasuk dengan tuduhan fitnah yang mengaibkan, yang dinafikan hak khazaf, diutamakan, dibebaskan dengan izin melalui pengampunan diraja. Dan kelima, dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepedulian kepada kehidupan rakyat yang semakin sukar, semakin menekan, semakin perit. GST segeralah dimasukkan. Permata Bau. Dia ada 3 yang bangun. Sungai Petani? Ya, Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Tuan Bangkang tadi ada menyebutkan bahawa harus ada satu gerakan, harus ada satu national consensus supaya negara yang akan dan sedang menjadi failed state ini dibangunkan semula. Kita lupakan perbezaan-perbezaan pendapat, kita lupakan perbezaan-perbezaan dan kepentingan-kepentingan masing-masing, tetapi harus mengutamakan nasib dan masa depan rakyat supaya akhirnya negara yang kita sayang dan cinta ini tidak runtuh. Dan untuk itu harus ada kekuatan untuk kita duduk dan bangunkan bersama. Jadi adakah Permata Ampau merasakan masanya telah tiba supaya bukan saja pimpinan politik dapat duduk semeja dan melihat nasib rakyat, tetapi juga semua golongan, sama ada dari pihak sana atau sini, daripada yang sedang mempunyai kuasa ataupun yang telah atau mantan, mereka yang ada kuasa dapat duduk dan berbincang bagi satu tujuan, menyelamatkan Malaysia. Apa pandangan Permata Ampau? Terima kasih. Memanglah itu saranan. Kita harapkanlah. Sebab kadang-kala orang yang mempunyai kuasa susah sukar nak meninggalkan. Tapi ini adalah untuk negara. Sebenarnya sukar dan susahnya seseorang itu dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tidak berasas dan membayar dengan harga kebebasan. Samalah kita buatkan ya, untuk negara kita, untuk masa depan negara bersama. Terima kasih Permata Ampau, terima kasih pada Tuan Yang di-Pertua. Tadi Permata Ampau sudah sarankan negara kita perlu mewujudkan satu Suruhanjaya Kebenaran dan Rekonsiliasi atau dalam bahasa Inggeris Truth and Reconciliation Commission. Saya ingin tanya, dan ini nampak satu cadangan yang sangat menarik, cukup penting dan patut dibahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin tanya pada Permata Ampau, adakah komisen yang atau Suruhanjaya yang dicadangkan ini serupa dengan apa yang dilakukan di negara Afrika Selatan selepas transisi pendemokrasian mereka di tahun 1993 apabila mereka membuat satu perlembagaan baru dan juga menubuhkan satu Suruhanjaya begini dengan nama yang sama, Truth and Reconciliation Commission, di mana semua ataupun kes-kes yang merupakan di mana ketidakadilan dilakukan, orang dipenjarakan, orang diseksa, macam-macam, orang dibunuh, ya, kes-kes pelanggaran hak-hak asasi yang dilakukan oleh rejim apartheid dulu disiasat, dan apabila didapati bahawa yang melakukan pelanggaran itu juga mengaku
mengaku dalam siasatan terbuka mereka yang memang berbuat itu atas arahan ke apa, mereka mengaku dan dalam proses ini mereka mereka tidak dihukum lagi, tetapi mereka cakap dengan secara ikhlas, secara terbuka, memang mereka buat confession itu, mereka yang buat salah dan mereka minta maaf kepada mangsa-mangsa mereka dan daripada rakyat jelata. Adakah proses itu yang dicadangkan oleh Perkhidmatan PAU? Dan saya memang setuju kalau negara pun, kita pun perlu selepas apa yang kita nampak dalam 18 tahun kebelakangan ini, daripada tahun 98 dan termasuk kes-kes yang lain, khususnya kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang negara kita perlu satu institusi macam ini untuk melangkah ke depan. Minta pandangan daripada Perkhidmatan PAU boleh Patu pun. Sekali dengan ini. Yes, isunya agak sama, yang betul, Datuk yang betul. Dalam konsep truth and reconciliation, saya ingin dapat pandangan dari Perkhidmatan PAU. Mungkin adalah ini cara yang terbaik untuk menyelesaikan dengan izin stalemate atau ketegangan yang berlaku sekarang, kerana mungkin ada kemungkinan bahawa banyak dokumen-dokumen dan isu-isu ini kita disulitkan dan tidak dibenarkan untuk dibincang, dan juga ada pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai tertentu tidak berani mendedarkan kerana takut mereka akan dihukum, atau dalam bahasa Inggeris self-incriminating. Mungkin dengan cara menajakan satu Truth and Reconciliation Commission, isu-isu 1MDB, isu rasuah boleh kita didedarkan secara telus supaya rakyat faham kebenaran. Pada masa yang sama, ia juga merupakan satu jaminan kepada mereka-mereka yang mungkin akan menghadapi tindakan jenayah, tindakan hukuman jenayah. Dan ini bukan mungkin cara yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin yang hari ini berasa takut atau tidak berani untuk berdepan dengan kebenaran. Adakah ini jalan yang terbaik untuk menyelesaikan krisis yang kita hadapi sekarang? Terima kasih. Tanpa orang izin. Boleh speaker? Ya, sila. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Perkhidmatan PAU. Saya tertarik dengan gagasan ataupun cadangan Truth and Reconciliation Commission ini, yang mana selain daripada Afrika Selatan, kita juga ada model di Korea Selatan yang kita lihat berlaku kerajaan transisi antara kerajaan di bawah pemerintahan tentera kepada pemerintahan yang full demokrasi dengan izin. Cuma saya nak minta satu je yang Berhormat Ketua Bangkang. Kalau transisi ini berjalan dengan baik, ada jawatan kuasa dan sebagainya, saya minta satu, agar segala salah laku sekiranya kita dapati berlaku kesalahan oleh Yang Amat Berhormat Pekan ni, janganlah kita sweep under the carpet. He must be brought to justice, dibawa ke muka pengadilan. Mana-mana penyamun-penyamun tu kita kena bawa ke muka pengadilan agar keadilan dapat diberikan, rakyat dapat balik wang yang dibawa keluar daripada negara ni. Terima kasih. Kelana Jaya. Ya, Kelana Jaya. Terima kasih Datuk Speaker. Cuma saya nak menambah sedikit saja tentang isu Truth and Reconciliation Commission. Saya nak tanya Perkhidmatan PAU, sekiranya terdapat apa-apa isu rasuah, ya, dan kalau kita ada komisen ini, katakan seorang menteri terlibat dalam isu rasuah, kalau dia bayar balik dan mengaku, adakah kita akan memberi satu immunity kepada dia? Terima kasih. Saya ingat kita bagikan komisen itulah kuasa untuk memikirkan bagaimana cara yang terbaik, tetapi rakyat mestilah dibela. Itu yang prinsipnya adalah penting. Pembelaannya untuk masa depan negara dan juga pembelaan rakyat. Itu yang kita nakkan dan kita itu yang niat kita
pada kenapa kita nak adakan Truth and Reconciliation Commission ini, Datuk Yang Ketua. Jadi saya akhir sekali, saya mempertegaskan perubahan ini harus berlaku dalam keadaan aman. Ya. Mesti dalam keadaan aman menurut perlembagaan dan undang-undang negara. Mensejajari itu, saya menggesa ahli-ahli Dewan bersama-sama kami dalam usaha perubahan tanpa membataskan ia sebagai isu agenda peribadi dan meletakkan keutamaan mengembalikan karamah insaniah dan menyelamatkan negara Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, Bandar Kuching. Selepas pada Ketua Pembangkang Yang Muhammad diberikan masa 30 minit. Ya, sila. Terima kasih Datuk Ketua. Setinggi-tinggi perhargaan buat Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah ucapan merasmikan sidang Dewan Yang Mulia ini semalam. Akan tetapi, hakikatnya Malaysia telah mencapai tahap keyakinan terendah dalam soal pentadbiran negara. Kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang telah berjaya menggondoh tempat ketiga dalam senarai negara yang skandal rasuah terburuk bagi tahun 2015. Kita juga mempunyai seorang Perdana Menteri yang terlibat dalam skandal 42 bilion ringgit Malaysia 1MDB. Kita juga mempunyai seorang Perdana Menteri yang menerima masuk wang tunai berjumlah 2.6 bilion ringgit Malaysia ke dalam akaun pribadi